الصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Hari ini kita selawat Fatih. Lama dah kita tak alun selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang sangat-sangat saya kasihi, yang sangat-sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita rafa'kan, kita tinggikan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan Allah kepada kita. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Allah simpan lagi kita, insya-Allah. Terima kasih ya Allah. Kami masih bernafas pada hari ini. Seperti mana yang selalu saya sebut, may yuridillahu khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Taala hendak dia tu jadi baik, hendak jadikan seseorang itu baik, yufaqqihhu fid din. Nescaya Allah Taala akan beri faqih dia dalam agama, kefahaman dia dalam agama. Macam mana Allah Taala nak yufaqihu fid din ni, nak bagi kita faham dalam agama, Allah Taala jemput kita untuk sama-sama duduk di dalam ruangan ilmu. Tak kira mana-mana majlis yang kita hadiri, asalkan majlis ilmu, sama ada kita bersimpuh di rumah, atau kita bersila di dewan, atau kita duduk di ruangan masjid, atau mungkin kita sama-sama berlutut di musalla. Itu adalah orang-orang yang dijemput oleh Allah Ta'ala untuk menerima khairan. Kebaikan inilah yang disebut sebagai dalam firman Allah, aku nak dia jadi baik, aku bagi peluang dekat dia untuk dia faham dalam agama. Jadi faham tak faham, reti tak reti, kita masuk juga. Nah, kita ikut juga. Apa juga nasihat, apa juga perkataan yang bersangkut paut dengan Allah dan Rasul yang bersangkut paut dengan kebaikan, kita nak faham, kita nak duduk. Dan orang yang dijemput oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah, itulah yang kata Allah, may yuridillahu bihi khairan. Aku nak dia jadi baik, maka aku bagi dia faqih dalam agama. Ha? Faqih ni bukan nak nanti jadi ulama. Kita pun tak mengaku kata diri kita ulama. Dan kita selalu mengaku kata kita tidak tahu. Bila kita tak tahu, hanya orang tak tahu je yang nak belajar. Kalau orang tahu, dia tak mau belajar kan? Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Allah bagi kita peluang hidup lagi hari ini. Allah jemput kita pula hadir dalam pada mana-mana majlis ilmu. Kita bukan tak ada masa dahulu, masa tengah senang, masa tengah sihat, masa tengah lapang. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kita yufaqihu fiddin. Kegemaran, kehendak untuk sentiasa hadir, faham di dalam majlis-majlis ilmu. Kerana manusia itu hidup dalam susah payah. Daripada sebab susah payah tu kita bangkit untuk bekerja mencari nafkah. Dalam kita mengutip nafkah Allah itu bermacam-macam ujian dan cabaran yang menghalang kita daripada
terus-menerus berada dalam ketaatan. Itu yang kata susah payahnya kita. Nah. Jadi kita akan jumpa dalam surah Al-Balad ini. Baik, insyaAllah hari ini kita akan baca surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini Allah Ta'ala turunkan di Mekah. Mempunyai 20 ayat sahaja. Yang mana ayatnya tak panjang. Nah. Ayat dia pendek-pendek saja. Yang mudah sangat untuk kita hafaz. Jadi oleh kerana kita nak baca dia hari ini, kita raikan bacaan dia daripada ayat 1 hingga 20. Nah. Kita baca sama-sama. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Wa ma falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itulah surah Balad. Balad ni maksud apa? Negeri. Nah, baladun. Baldatun tayyibatun. Negeri yang baik. Negeri ni negeri apa? Allah Ta'ala khususkan satu negeri yang selalu Allah Ta'ala sebut negeri ataupun tanah yang paling kukasihi adalah tanah Mekah. Bumi Mekah yang paling dikasihi. Nah, itu maksud surah Balad. Negeri, cerita tentang negeri Mekah. Nah. Surah Balad ini dah tentulah surah Maki. Diturunkan di Maki. Maki tu apa? Mekah. Surah yang dibangsakan ataupun surah yang memang diturunkan di Mekah hanya mempunyai 20 ayat. Kalau kedudukan dalam Al-Quran, duduk dia pada surah yang ke-90. Nah, kita ada 114 surah. Tapi kalau disusun di dalam Al-Quran, kedudukan dia adalah yang ke-90. Ianya turun selepas surah Qaf. Lepas surah Qaf, dia turun. Tapi kalau kita tengok susunan dia, pada ayat yang terdahulu, yakni pada ayat yang ke-89, bukan surah Qaf, surah Fajr kan? Ini disusun semula oleh Sayyidina Uthman bin Affan yang dikenali dengan nama Rustam Uthmani. Ada sebab kenapa sahabat-sahabat yang bertanggungjawab menyusun surah ni yang nombor berapa, surah ni yang nombor berapa. Walhal bukan dia ikut, okey, surah ni turun dulu, dia duduk depan. Surah ni turun nombor 2, dia duduk nombor 2. Tak, bukan. Tetapi ianya disusun semula oleh para sahabat yang budiman, para sahabat yang hebat, yang faqih,
Kenapa diletakkan surah ni pada sekian tempat? Kenapa surah ni nombor berapa? Kenapa surah ni nombor berapa? Ha? Yang tu kena mengaji usul tafsir pula. Kan saya kata ilmu Allah tu maha luas. Dia ada usul tafsir, dia ada usul tarbiyah, dia ada mantik, dia ada mustalah hadis, dia ada uh, balaghah, usul balaghah, macam-macam. Ilmu Allah yang maha luas ni terlalu kerdil untuk manusia seperti kita nak masuk dalam ilmu-ilmu hebat. Tapi tak mustahil, ada keinginan tu. Cuma rasa macam sempatkah lagi, sempatkah lagi aku ni, ya Allah, ilmu Allah tu maha luas. Kita ni manusia kerdil ibarat seekor semut yang sedang melata di pinggir kolam. Orang tak pandang pun. Apa yang mampu dikutip oleh seekor semut yang melata di tepi kolam yang luas. Hanya setitik air pun tak sampai masuk dalam perut dia. Itulah kita. Banyak mana sangatlah yang boleh kita kutip. Apalah sangat diri kita nak kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kita ni tak lain dan tak bukan. Hanyalah hujung daki di bawah telapak kaki Nabi. Itu sahaja kita ni. Kita bukan apa-apa. Jadi jangan ada perasaan riak dalam diri. Aku hebat. Aku rajin mengaji. Aku hebat. Aku rajin buat solat sunat. Aku hebat. Aku tak pernah tinggal tahajud. Aku hebat. Aku selalu berpuasa sunat. Apatah lagi wajib. Tak hebat mana. Perumpamaan kita seekor semut yang melata di pinggir kolam yang luas. Orang tak pandang pun kita, Bahkan mungkin kalau orang lintah pun orang pijak saja, Tak pandang pun kita. Tak ada sumbangan yang boleh kita bagi. Melainkan redha Allah yang maha pengasih. Yang selalu memandang. Walaupun sebesar zarah kebaikan yang kita buat. Allah punya pengasih, Dia pandang kita makhluk yang kerdil ni. Alhamdulillah. Surah ni, dia yang mana dia ada 82 kalimah. Kalimah ni apa? Perkataan dia. La, perkataan dia pertama. Uqsimu yang kedua. Bihadha yang ketiga. Balad yang keempat. Dia ada 82 perkataan di dalam surah yang mengandungi 20 ayat ini. Kalau nak kira huruf dia ada berapa? Dia ada 320 huruf saja. Pagi ni saya terajin sikit kira huruf pula. Saja. Sekadar mengkaji. Bukan sekadar mengaji, Belik-belik Al-Quran ini indah sungguh susunan Allah Ta'ala pada penciptaan ayat-ayat sucinya, Disusun dengan begitu rapi. Dengan diakhiri, kalau kita tengok ayat-ayat dia ni diakhiri dengan qalqalah. Qalqalah kubra, kan? Daripada ayat 1 sampai ayat 5. Diakhiri dengan dal, kan, di ujung dia. Balad, walad, kabad, ahad. Kan? Indah, kan? Itu kata Allah Ta'ala ni penciptaannya maha indah. Mana ada manusia yang boleh buat macam ni punya cantik susunan ayat. Tak usah jadilah ahli sastrawan negara ke, ahli sastrawan dunia ke, tak boleh menciptakan aslub balaghah. Yakni bentuk-bentuk ayat yang begitu indah penciptaan Allah ini. Sebab Al-Quran adalah ilmu wahyu yang bukan datang daripada rekaan manusia, tetapi ianya adalah kalamullah. Cara Allah Ta'ala berkata-kata dengan kita. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, ibarat kita sedang membaca surat cinta daripada Allah. Bila dengar yang baik tu, Allah ni dia sayang dekat aku ni. Dia pesan untuk aku ni. Jangan buat benda tu. Kalau buat apa jadi, neraka dia macam mana. Dia sayang dekat aku ni. Dia selalu bagi nasihat. Sedang membaca surat cinta daripada kekasih untuk kekasih. Nescaya hati kita ni nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Walaupun kita tak faham apa-apa, walaupun kita tak faham, kita nak baca lagi, nak baca lagi. Itulah sifat kita dengan Allah. Qadi Rabbul Jalil.
yang tak pernah kita nampak. Nak bayang pun kita tak boleh. Haram kalau kita nak bayang. Tapi hati kita sentiasa bertaut kasih dengan Allah Ta'ala. Apa tanda kita berkasih dengan Allah? Dia ini segala apa yang dia suruh kita nak buat. Apa yang dia larang kita tak mau buat. Kita takut nak buat. Itu tanda orang kasih dengan Allah. Sampai kepada kefarduan dia, kita nak cepat-cepat. Nak segerakan. Sebab kekasih kita dah panggil. Apa juga kebaikan yang diseru, kita nak tumpang sama. Kenapa? Kerana kekasih kita menjanjikan kebaikan. Itu tanda kita ni ada talian kasih dan cinta dengan Allah. Cek balik diri kita. Aku ada tak benda ni nak buat? Ada. Rupa-rupanya tanpa aku sedari, aku sedang bercinta dengan Allah. Alhamdulillah. Itu kekasih kita yang siapa tak boleh cemburu. Sebab rahmat Allah itu maha luas. Meliputi segala-gala kasih. Meliputi segala cinta yang ada di dunia ni. Baik. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Allah Ta'ala sebut. La uqsimu bihadzal balad. La ni. La kalau biasanya bahasa Arab lah. Kalau la tu perkataan tidak. Maksud dia tidak. Tapi di sini, la ni bukan maksud tidak. La di sini kalau nak tanya ahli nahu, mereka akan kata la itu maksud dia la qasam. Qasam ni maksud apa? Sumpah. Allah mengambil sumpah. La huruf qasam. Allah mengambil sumpah. Yang ni kita tak boleh kata tidak aku bersumpah. Sebab kalau la uqsimu biyaumil qiyamah. Surah Kiamat kita pernah baca. Allah Ta'ala mengambil sumpah. La itu dinamakan la qasam. Tulis pilah. Ni nahu, nahu. Belajar nahu. Tak apa. Kita tak belajar secara menyeluruh. Sekali-sekala kita dengar. Faham tahulah aku la tu la qasam. Siapa? Allah Ta'ala datangkan ziyadah ataupun tambahan huruf. La itu nahabak aku memang sungguh bersumpah. Macam kita nak kata, wallahi. Dengan siap kita angkat tangan ni. Watallahi. Wabillahi. Sebab apa? Kita nak habak aku sumpah sungguh-sungguh ni. Maksud la tu macam sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Allah Ta'ala mengambil sumpah dengan negeri ini. Negeri ni negeri apa? Negeri Mekah. Kenapa Allah Ta'ala mengambil sumpah dengan negeri Mekah ini? Kerana sesungguhnya Mekah itu pada hari pertama Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala dah letakkan dia sebagai tanah haram. Pada hari pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala, bumi Mekah itu dah dinamakan bumi haram. Haram apa? Haram berlakunya pertumpahan darah. Haram di atasnya berlaku kerosakan. Haram di atasnya berlaku pergaduhan. Memaki hamun sesama sendiri. Haram di atasnya menzalimi sesama manusia. Haram di atasnya berlaku segala maksiat. Haram di atasnya berlaku segala penyembahan yang lain daripada Allah Ta'ala. Pada hari pertama diciptakan. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang kenapa Allah Ta'ala tak turunkan Adam alaihi salam ke negeri yang Mekah? Walhal Allah Ta'ala dah bersumpah dengan dia. Sebaliknya Allah Ta'ala letakkan dia ke negeri lain. Tapi mereka bertemu di Mekah. Wafat di Jeddah. Sampai diletakkan nama Jeddah. Yang ni tok perempuan kita ada di Jeddah. Sampai hari ni. Makam nenek kita iaitu Sayyidatina Hawa berada di Jeddah. Itu dia ada di sana. Mengambil sempena nama Jeddah tu yang Jeddah. Kalau bahasa Arab dipanggil Jeddah. Jeddah ni maksud dia tok lah, tok perempuan. Kenapa Allah Ta'ala letakkan nama Mekah? Sebab tidak ada bumi yang paling Allah Ta'ala kasihi. Yang paling Allah Ta'ala sayangi. Melainkan bumi Mekah. Satu bumi yang mana diletakkan pahala
100,000 kali ganda berbanding dengan bumi-bumi yang lain. Banyak mana? 100,000 kali ganda. Banyaknya pahala. Nah, sebab tu bila kita dengar sahabat-sahabat kita yang mana yang nak pergi buat umrah atau pergi buat haji, berlumba-lumba pakai kirim duit. Masya Allah, saya faham sangat lah. Tak boleh bagi di tangan mereka bank in. Nak bagi juga, nak tumpang juga. Pasal apa? Nak kirim duit untuk sampai ke bumi Al-Balad yang Allah Ta'ala sebut ini. Nak gandakan pahala 100,000 kali ganda. Nah, kalau bagi RM1 dapat 100,000. Siapa tak mau? Kan? Siapa tak mau? Sebab itulah pakat-pakat nak bersedekah. Ada yang berpesan, pilah makan aiskrim di sana. Ada yang berpesan, bagilah makan burung-burung merpati. Ada yang pesan, pilah beli ayam. Macam-macam pesanan. Ada yang pesan, tolong sedekahkan di sana. Nah. Sebab apa? Sebab Balad ini adalah satu bumi yang paling Allah Ta'ala kasih. Hingga Allah Ta'ala meletakkan, Uqsim, aku bersumpah atas nama bumi yang penuh barakah ini. Mekah. Mekah. Yang dalam sebutan-sebutan yang lain, Hadzal Balad ini, Allah Ta'ala sebut beberapa kali. Dalam surah Tin, insyaAllah kita akan jumpa ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Kan Allah Ta'ala sebut. Wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Allah Ta'ala sebut lagi tentang negeri yang aman ini. Walaupun kita tak faham apa dia cerita keamanan dalam negeri ini. Apa yang Allah Ta'ala nak bawa kita ajak pandang negeri Mekah ini. Ataupun disebut Bakkah. Bakkah pun disebut juga. Dalam Arab disebut Bakkah. Ba, dimulakan dengan ba. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Makkah. Okey, kita tengok. Apa beza Bakkah dan Mekah? Kedua-duanya adalah negeri yang sama. Mim dan ba yang membezakan. Mekah dan Bakkah. Kalau disebut bumi Bakkah pun betul lah. Apa beza dia? Kedua-dua huruf mim dan ba itu keluarnya satu makhraj. Betul tak? Mim. Sebut mim. Ba. Makhraj dia mana? Syafatain. Betul tak? Kedua bibir mulut. Cuba jangan guna bibir mulut sebut mim. Boleh tak? Sebut mim jangan guna bibir mulut. Guna lidah saja. Boleh tak? Tak boleh. Kalau kita tak ada gigi, kita boleh bagi alasan. Ustazah, saya tak ada gigi. Tak boleh nak sebut. Tapi, kalau kata mim, Ustazah, saya tak ada bibir mulut. Tak boleh sebut. Bibir mulut ada. Gigi mungkin tak ada. Kan? Tapi bibir mulut ada. Lidahnya ada. Sebut ba, kena guna lidah tak? Tak guna pun. Sebut mim, kena guna lidah tak? Tak guna pun. Kedua-duanya, mim dan ba itu satu makhraj. Sebab tu, ada ketika disebut Bakkah, ada ketika disebut Mekah. Benda yang sama. Kedua-duanya memberi berkat dan barakah. Ini di antara kelebihan bumi Mekah ni. Pada sebutan pun dah ada kelebihan. Pada maknanya, Masya Allah. Kata Allah, kita tengok ayat yang kedua. Apa kata Allah? Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau menjadi halal di negeri ini. Okey, di sini maka ulama-ulama meletakkan dia kepada dua maksud. Kata Al-Wahidi, hillum bihadzal balad di sini artinya engkau menjadi halal di negeri ini. Engkau ni siapa? Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi halal. Pasal apa? Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, menjalankan dakwah Islamiah di bumi Mekah, beliau ditentang. Bahkan sampai kepada satu ketika dia pernah bunuh Nabi. Bermakna kalau tadi kita cerita,
Kenapa Mekah itu dijadikan bumi haram? Allah Ta'ala haramkan berlaku pertumpahan darah. Allah Ta'ala haramkan berlakunya kezaliman. Allah Ta'ala haramkan berlakunya kerosakan. Tetapi orang-orang kafir musyrikin selalu melakukan kerosakan. Selalu melakukan maksiat di bumi Mekah. Selalu melakukan pertumpahan darah di bumi Mekah. Bahkan sehingga kepada saat kemuncak maksiat mereka bermusyawarah ataupun berpakat untuk membunuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak daripada pakatan sulit mereka sampai kepada tahap depa nak bunuh Nabi. Tu yang dikatakan sampai hati. Aku dah mengharamkan bumi itu, tetapi anta hillum bihadzal balad. Mereka menghalalkan darahmu wahai Muhammad di negeri ini. Itu pada pandangan yang pertama. Okey, pada pandangan wahidi saya kata tadi nah. Pandangan yang kedua ditafsirkan oleh sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang mana masyhur namanya dengan nama Ibnu Abbas, menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala sebut di negeri Mekah ni anta hillum bihadzal balad. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, walaupun aku haramkan bumi Mekah ini, tetapi untukmu wahai Muhammad aku halalkan. Hang bunuhlah siapa hang nak bunuh. Bunuhlah siapa hang nak bunuh. Sebab itu pada tahun ke-8 Hijrah Allah Ta'ala suruh Rasulullah masuk ke bumi Mekah. Rasulullah buat umrah pada tahun 8 Hijrah. Hang masuk, hampir bunuhlah orang-orang kafir yang pernah menzalimimu, yang pernah menzalimi sahabat-sahabatmu, yang pernah menzalimi orang-orang Islam satu ketika dulu. Pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi masuk sekali lagi ke bumi Mekah untuk melakukan umrah. Nabi nak pergi buat umrah. Allah Ta'ala kata anta hillum bihadzal balad. Itu pada pendapat ataupun pada penafsiran Ibnu Abbas. Siapa yang dikatakan bumi itu bumi halal pula bagi Rasulullah? Maksud dia Rasulullah boleh bunuh siapa yang Rasulullah nak bunuh. Satu ketika dulu mungkin Rasulullah dihina, Rasulullah dihalau, Rasulullah dipulaukan, Rasulullah dianggap gila, Rasulullah dimaki, dicerca. Macam-macam perbuatan yang diperbuat kepada Rasulullah. Bumi Mekah pernah menyaksikan pertumpahan darah berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Allah hari ini pada tahun ke-8 Hijrah, anta hillun. Hang halal, buatlah, pilah tangkap dia pembunuh. Dan ketika mana Rasulullah masuk ke bumi Mekah pada tahun ke-8 Hijrah itu, Rasulullah mengisytiharkan, siapa yang boleh dapat Ikrimah bin Abu Jahal, bawa mai kepala dia dekat aku. Siapa dia Ikrimah bin Abu Jahal? Ikrimah ini adalah anak lelaki kesayangan Abu Jahal yang masih lagi menuntut bela atas kematian bapa dia. Anak Abu Jahal. Dia memerangi Rasulullah sampai ke tahun 8 Hijrah. Lepas tu bila dia dengar Rasulullah masuk, dia tak boleh duduk di Mekah. Dia lari sejauh-jauh negeri daripada Rasulullah dan para sahabat. Dia berlayar di tengah lautan. Berlayar di tengah lautan. Dia dengar kenyataan sampai Rasulullah kata, aku nak Ikrimah ni sama ada hidup ataupun mati. Kalau kata mati, bawa main kepala dia dekat aku. Jadi bermakna Allah Ta'ala kata, anta hilal, hari ni aku halalkan bumi Mekah ini untuk kau tumpahkan darah. Balas dendam balik. Rupanya Rasulullah bukan pendendam. Walaupun Allah Ta'ala dah menghalalkan bumi Mekah itu untuk Rasulullah tumpahkan darah mereka yang pernah melakukan kezaliman kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Tapi Rasulullah bukan macam tu. Bila mana satu ketika Ikrimah bin Abu Jahal tak tahu, tak ada arah dia nak pergi mana. Patah balik mai ke bumi Mekah, bertemu dengan Rasulullah, melutut lalu bersyahadah. Ikrimah, aku bersumpah di depanmu wahai Muhammad,
tidak ada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah dan engkau adalah pesuruh Allah. Apa Nabi buat? Kalau kita tak kira lah, mengucapkan apa, tetap pancung. Kan? Tapi Rasulullah, ya Allah, afu, maha pemaaf, dimaafkan walaupun dah dikeluarkan kenyataan. Allah Ta'ala pun kata, hang buatlah Muhammad, apa hang suka nak buat, hang buat hari ni aku bagi hang buat. Tapi apa Rasulullah buat, dia tak buat apa, dia maafkan. Itulah yang dikeluarkan kenyataan. Siapa yang duduk di dalam rumah ibadat, dalam kuil, dalam tokong, dia kata, tak apa. Jangan perangi mereka, biarlah mereka. Orang-orang tua, jangan kamu bunuh. Siapa yang duduk dalam rumah, Abu Sufyan jangan dibunuh. Abu Sufyan tu bagi pada Abu Sufyan tak masuk Islam lagi waktu tu. Biar siapa yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan. Tak lepas pada tu Abu Sufyan pun keluarlah. Bersyahadahlah. Itulah Rasulullah. Walaupun Allah Ta'ala dah beri halal. Buatlah. Maksudnya, hang nak buat apa pun ini, hang buat Muhammad. Walaupun aku pernah mengharamkan bumi Mekah tu. Tapi hari ini, hang nak buat apa pun, hang buatlah wahai Muhammad. Itulah yang dikatakan Rasulullah ni. Kemudian ayat yang ketiga. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Apa maksud wa walidin wa ma walad ni? Demi yang beranak dan diperanakkan. Baik. Allah Ta'ala fokuskan di sini walid. Walid ni, kalau dalam bahasa Arab, ayah. Walid ni maksud ayah. Yang ibu. Ataupun abati. Bapak lah, abati. Ayahanda kesayanganku. Ya abati. Wahai bapak kesayanganku. Walid. Wahai lelaki yang melahirkanku. Walid. Ayah. Okey. Kita macam kita lah. Ada yang sebut ba. Ada yang sebut bapa. Ada yang sebut ayah. Ada yang sebut daddy. Ada yang sebut papa. Ada yang sebut abah. Kan? Macam-macam. Ada yang panggil pak. Tapi kita fokus kepada siapa? Walid ni lelaki yang melahirkan. Itu maksud walid. Walaupun lelaki tak ada rahim. Mana ada rahim? Abdul Rahim adalah. Rahim tak ada. Dia tak melahirkan daripada rahim dia. Tetapi daripada sulbinya. Terjadinya kita. Itu disebut walid. Satu-satu ayat yang mengangkat darjat seorang bapa. Ayat ni lah. Wa walidin, dan lelaki yang melahirkan. Kalau tak ada lelaki, maka tak beranaklah kita. Hanya kecuali satu manusia saja yang lahir tanpa lelaki. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Yang lain semua ada lelaki. Tak kira lah sama ada kahwin ataupun tak kahwin. Tentu ada tuan ampunyanya. Tentu ada tuan ampunyanya. Wa walid di sini Allah Ta'ala fokuskan. Yang mana ianya menjadi beberapa pendapat. Kata Abu Imran Al-Juwani, Allah Ta'ala maksudkan walid di sini ialah Nabi Ibrahim. Ayat ni Allah Ta'ala, ini kata yang ditafsirkan oleh ulama mufassirin yang bernama Imran Al-Juwani. Jadi saya nak raikan penafsiran secara muttafaqun alaih atau jumhur segala ulama. Walid di sini dia maksudkan ialah Nabi Adam alaihi salam. Itu kata ayat Al-Quran ni, kalau kata kita tak faham, kita tak kerti nak tafsirkan. Ni dalam dia cerita pasal negeri yang diharamkan tu, dia cerita pula pasal bapak dan orang yang beranak, orang yang diperanakkan. Ni nak cerita pasal siapa? Dia nak cerita pasal bapak bagi sekalian manusia. Kalau ditanya di antara lelaki dan perempuan, siapa yang diciptakan dulu? Lelaki. Lelaki dahulu yang diciptakan. Walhal lelaki tak boleh beranak pun Kenapa perempuan yang kedua?
Padahal daripada rahim perempuan yang bercambahnya manusia. Kenapa lelaki diciptakan? Jika tidak ada lelaki, maka tak terjadinya makhluk manusia. Sebab itulah Nabi Adam diciptakan awal-awal terlebih dahulu kerana dia adalah Abu Bashar. Allah Ta'ala gelar nama Nabi Allah Adam ni dengan nama Abu Bashar. Apa dia Abu Bashar tu? Bapa bagi sekalian manusia. Walid. Nah, walid. Wa walidin wa mawalad. Dan apa yang telah diperanakkan. Apa yang diperanakkan oleh Nabi Adam AS? Apa dia? Kita ni lah. Allah Ta'ala bersumpah satu lagi demi Adam dan anak cucu cicit dia. Kita ni lah. Yang dimaksudkan wama walad. Yang main macam-macam rupa. Yang main macam-macam jenis. Bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Macam-macam warna kita keluar main kan. Ada yang gelap gelita. Ada yang malap-malap. Ada yang terang benderang. Ada putih serela. Ada yang merah menyala. Nah, ada sawo matang. Aku sukalah Allah nak bagi dah. Jangan lu tanya, wah aku ni hitam. No, tak apalah dia segak, dia putih. Kita pun segak. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sungguh pun hitam ku pandang manis. Kan? Semua tu adalah ciptaan Allah. No? Semua tu adalah ciptaan. Jangan lu tanya sebab apa. Sebaliknya, bersyukurlah. Gelap pun dia, ada juga kulit. Kalau tak ada kulit, macam mana aku ni? Nah? Alhamdulillah. Atas segala penciptaan Allah, Allah Ta'ala dah puji dah. Nah, manusia itu seindah-indah kejadian. Cantik sungguh manusia ni. Jadi, maka diciptakanlah Adam AS. Kemudian didatangkan wama walad. Apa dia? Apa yang dia beranakkan? Apa dia tu yang keluar main bercambah-cambah kita, berceretet. Turun-temurun berapa ribu generasi dah. Hadirnya manusia seperti kita. Yang buat macam-macam kerja. Pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala sambung lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu dia. Dia kata apa? Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Allah Ta'ala dah sebut. Bukan sekali. Tetapi berkali-kali kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Lepas Allah Ta'ala cerita Mekah itu negeri yang penting. Muhammad itu dihalalkan untuk melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan kedudukan seorang ayah, yakni Nabi Adam AS dengan kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut hak yang wama walad yang diperanakkan itu, raja dia macam mana? Susah payah. Rupanya dia nak jadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Kata Al-Yaman. Al-Yaman ni ulama mufassirin lah. Nah? Allah ciptakan makhluk manusia ni dalam keadaan susah payah ini adalah dia khususkan untuk wama walad. Iaitu anak cucu Adam je. Anak cucu Adam ni manusia lah. Sebab kita lahir-lahir ke muka bumi ni kena pakai baju kan? Nah? Anak cucu Adam kena pakai baju. Menutup kemaluan, dia sejuk. Binatang lahir-lahir nak kena beli kain lampin dah kat dia. Tak gaduh. Nak kena cari pampers ke bagi dia pakai, mak dia pun tak gaduh. Tak peduli tang mana dia beranak. Boleh kadang bawah kayu, kadang dalam hutan. Kecualilah yang kita bela dalam rumah. Nah? Dia duduk di dalam negeri yang turun salji. Dia nak kena beli baju tebal ke tak payah. Anak dia hidup sihat. Gemuk montek lagu tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ciptakan mereka dalam keadaan susah payah. Nak kena pergi beli baju. Kita tengok. Ibu yang baru dapat
satu maklumat yang dia dah pun mengandung. Dia dah terbayang dah apa dia nak beli. Dia nak beli warna apa. Warna pink macam perempuan. Kandungan dia tak tahu lelaki ke perempuan. Antara dua tak apalah. Beli warna biru senang. Perempuan boleh pakai, lelaki boleh pakai. Tak kisah pula amat. Dia nak start susah payah dah. Dia nak bawa dalam kandungan tu, dia nanti muntah. Dia penin ketoyol bang 2-3 bulan. Dia tak lalu makan. Dia macam-macam kerenah dia. Susah tak? Susah. Tak keluar main lagi. Dia dah kacau mak dia dah. Dia kacau mak dia. Kena hak mak yang lagi susah ni. Bau badan bapak tak boleh. Perambat bapak suruh duduk kat lain. Lalu kot tepi pun tak boleh. Susah tak? Dia tak keluar main lagi. Dia dah menyusahkan bapak dia. Mak dia susahkan. Sampai kepada tahap dah dia cukup dalam kandungan. Lagi mak dia tak boleh tidur. Tidur terlentang tak boleh. Penat. Tidur menyiring tak boleh. Sakit. Tidur bersandar. Tidur pun sat-sat. Penat tercungak-cungak. Bengkak kaki. Muka hidung semua bengkak kembang. Susah tak? Susah. Dia tak keluar main lagi. Dia nak keluar main, ya Allah. Dia ambil satu tempoh masa kesakitan. Bertarung nyawa nak. Wama walad. Nak melahirkan mas. Dia keluar main bukan kata dia boleh senang-senang. Tak senang juga. Dia kriau sampai tak mau. Dia lapar, dia kriau, dia mengantuk, dia riau, dia mandi, dia kriau, dia tak mandi, dia kriau, dia kriau. Tak kerti kata apa. Baju dia kita kena bubuh, bagi mandi kena bagi mandi, bedak bagi pakai, barut pun bubuh, minyak angin, bubuh pipa. Allah. Susah tak? Susah. Ni Allah Ta'ala kata aku jadikan supaya bila mai dah besar, bagi sekolah, bagi pelajaran. Kemudian sampai masa bagi kahwin. Lepas bagi kahwin, bagi beranak pinak. Cari rumah, cari kerja. Allah. Susah tak? Ini Allah Ta'ala kata. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Okey. Kita tengok yang Allah Ta'ala sebut susah payah ni. Kita dulu bila mula-mula nak kerja, kita nak jadi seorang pekerja terbaik di dalam pekerjaan yang kita buat. Disayangi oleh majikan kita. Kita nak jadi sebab apa? Sebab majikan akan tengok prestasi. Dia ni pekerja yang baik. Yang cemerlang adalah anugerah dia. Kita pulun buat yang terbaik. Sehingga kita lupa. Kita ni sebenarnya hamba kepada satu zat. Yang mana bila waktu solat, yang diberi kita buat ala kadar sahaja. Sebab apa? Sebab Tuhan punya milik kita tidak seperti majikan kita. Bila kita masuk kerja lambat, kita panskat, kita takut panskat kita merah, saya kita nak kena berjawab dengan orang atasan kita. Ni awak panskat merah. Walhal apabila kita lewat masuk bersolat, kita tak payah berjawab dengan Tuhan empunya diri kita. Kenapa kamu lambat datang pada aku? Dan kadang-kadang tak datang. Tuhan memanggil, aku mendengar saja. Tuhan memanggil, aku tidak menyahutnya. Tuhan memanggil, ku sahut sekali-sekala. Ini puisi ahli sufi. Puisi ahli sufi dia kata, Tuhan memanggil, aku mendengar saja. Kadang-kadang kita dengar, azan dah tu. Kita tak ada niat pun nak bangkit untuk melakukan ketaatan. Walhal kita ada Tuhan yang lebih besar yang memiliki diri kita. Tapi kita lebih mentaati majikan kita. Pasal apa? Sebab kita nak bersusah payah dengan kehidupan kita. Sehingga kita lupa pada penciptaan kita. Tuhan memanggil, ku sahut sekali-sekala. Kadang semayang. Ada masa lapang, semayang. Tak ada masa lapang, tak apalah, nantilah kita qada. Ada yang dia himpun daripada Zuhur, Asar, sampai rumah Maghrib,
Qadha Zuhur dengan Asar. Mana cik pergi belajar lagu tu? Ha? Pandai pula duk pergi qadha-qadha himpun pasal apa? Pasal kerja. Payahlah. Susahlah. Ha. Aku buat hampa bagi susah payah. Aku nak tengok hampa nak susah payah hampa. Kami susah payah untuk menerajui kehidupan yang hanya bersifat sementara sehingga kadang-kadang kami lupa membetulkan kesilapan kami pada satu kehidupan yang kekal abadi. Kita pulun dunia. Yang kita nak duduk sat, kita pulun. Kita lupa membina mahligai yang kita nak duduk sampai bila-bila. Selama-lamanya. Itu yang kata Allah Ta'ala. Aku bagi kat hampa susah payah ni. Ujian. Ujian. Kita ingat kita dulu susah nak. Dalam keadaan kita susah payah tu hampa nak lupa tak dekat aku. Kalau hampa lupa dekat aku memang dasar manusia suka lupa. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah kami, ya Allah. Untuk sentiasa mengingatimu dalam susah dan dalam senang. Tak kira susah macam mana pun. Sampai masa Allah panggil, tinggalkan. Pi cari Allah. Bukannya nak kena pergi cari susah payah di pelosok rantau. Sebab kata Rasulullah, Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada umat manusia, umat Rasulullah ni, hang semayanglah di atas muka bumi. Sebab bumi ni semua suci. Cuma hang jangan pergi cari tak kucing, sudahlah pergi semayang tadi. Muka bumi Allah ni semua bersih. Sembahyanglah, lapiklah pada syafrah kamu, maka bersolatlah menghadap arah kiblat dan bersembahyanglah. Janganlah cari alasan untuk tidak bersolat. Walau di mana kita berada. Walau susah payah, memanglah susah. Kita tengok syariat yang Allah Ta'ala letak pada kita orang perempuan pun cukuplah. Kita orang perempuan ni Allah Ta'ala letakkan syariat pada kita ni. Dari hujung rambut kita kena jaga sampai hujung kaki. No? Sampai hujung kaki. Lelaki, dia kepala dia tak payah jaga. Badan dia tak payah jaga. Jaga sikit lah. Pusat hingga lutut dia kena jaga. Kita orang perempuan ni jenuh. Kadang bubuh tudung terkeluar rambut nak. Duk pedul lah rambut hak selai tu. Padahal dengan rambut tu pun lagi simpan. Lagi keluar, lagi simpan. Lagi keluar. Apa siapa lah nak keluar sangat. Payah-payah cabut lah senang. Cabut pergi. Sakit lah. Susah. Tu dah lepas kita pakai. Bukan tak pakai nak dalam pakai 2-3 lapis. Kita bubuh pula tudung ke atas. Bubuh pula sarung tangan. Bubuh pula baju ke atas. Hak yang di dalam jubah ada jubah. Ada kain di dalam seluar ada seluar. Kemudian bubuh dengan sarung kaki. Susah tak? Susah bagi yang rasa susah. Tapi selesa dan senang bagi yang senang. Kata Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tak usah fikir kata susah. Fikir kata senang. Nescaya senanglah kita. Alhamdulillah. Ayat yang kelima Allah Ta'ala sebut. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apa kata Allah? Apakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Jangan duk gaduh susah sangatlah. Kalau tadi Allah Ta'ala sebut manusia ni susah payahlah. Tak laratlah. Bahkan orang musyrikin Quraisy pun pernah bersusah payah menghabiskan tenaga. Hambat reta. Dia kata kami ingat. Kami orang musyrikin Quraisy ni yang kaya-kaya. Yang ada segala-galanya yang menghimpunkan harta. Tak payahlah susah payah hambat Muhammad. Rupanya kena susah payah hambat Muhammad. Hambat tak dapat-dapat. Dia pun punyalah tawarkan. Kalau kita tengok. Abu Lahab pernah menawarkan. Sebahagian besar daripada harta milik Mekah ni. Aku akan bagi kepada orang yang boleh tangkap Muhammad bunuh. Jiwa Muhammad. Satu jiwa yang halus. Yang begitu suci. Yang begitu kudus. Mana ada bodyguard jaga dia. Dia bukan orang kaya. Dia orang miskin. Tapi pasal apa dia yang punya ramai.
tawaran yang dikeluarkan sebahagian besar daripada harta milik kekayaan bumi Mekah tu, aku bagi siapa yang boleh bunuh Muhammad. Pasal bang susah payah sampai tahap tu, wahai Abu Lahab. Awak susah payah sampai tahap tu. Ha? Hang cari harta dengan susah payah dapat-dapat hang nak bagi kalau siapa boleh tangkap Muhammad bunuh. Walhal diri Muhammad tu cukup lemah. Ha? Nabi tak ada daya ketahanan apa pun. Kenapa dia perlu bersusah payah sampai kepada tahap tu? Sebab dia tahu Muhammad itu ada yang memelihara. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Ayahsabu allaynya qadiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahawa tiada ada seorang pun yang berkuasa ke atas dirinya? Jangan hampa ingat tak ada siapa yang duk jaga dia. Nah, hasbi Allah, cukuplah Allah yang sebagai pelindung kita. Allah sebagai pembantu kita. Nah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah yang akan menjaga kita walau di mana kita berada. Tapi kita kena tawakal tu Allah. Doa yang Nabi ajar, doa memulakan perjalanan. Langkah-langkah keluar daripada rumah tu, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Dengan nama Allah, aku berserah. Aku serahkan diri aku ini kepada Allah. Allah buatlah apapun Allah nak buat. Nah, segala kebaikan Allah, segala rahmat Allah akan melimpah ruh, tumpah kepada kita. Tumpah kepada kita di dalam perjalanan kita. Andai ada gangguan-gangguan jahat, dampingan-dampingan jahat yang akan melekat, akan dibawa jauh-jauh oleh Allah. Dia kata, ya qadiru alaihi ahad. Dialah yang berkuasa di atas tiap-tiap satu dirinya, satu jiwanya. Tiap-tiap kita semua kita tahu ada yang berkuasa. Dia sentiasa memelihara kita walau di mana kita berada. Kita kadang-kadang takut. Boleh ke nak keluar? Boleh ke nak keluar? Kalaulah ada lafaz yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaz yang tertinggi penyerahan kita kepada Allah. Keluarlah. Keluarlah. Mulakanlah perjalanan di atas nama Allah dengan penyerahan jiwa kita secara total. 100% bagi kepada Allah. Kemudian yang selebihnya biarlah Allah uruskan. Terus saya ceritalah sehari aku keluar lintas jalan tak lepas kereta langgar. Sehari aku keluar orang main rambut aku, orang main curi aku, insya-Allah. Bila kita dah serah, sebab atas diri kita ini ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang kelima daripada surah Al-Balad, surah yang menceritakan permulaan tentang negeri, lepas tu cerita pasal kita. Manusia tu aku buat dia susah payah. Lepas dia susah payah, jangan ingat dalam susah payah dia tak ada siapa jaga. Ada orang jaga. Memang kita susah, memang kita payah, tapi ada yang menjaga. Jadi makna dia Allah Ta'ala nak pesan kita, tak usah bimbanglah. Jangan bimbanglah. Aku tak biar hampa sendiri. Hampa susah payah pun aku tak biar. Aku jaga hampa. Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Yaqulu ahlaktu malal lubada. InsyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Kita buka soalan. Ada nak tanya apa-apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa dia? Ini Kak Jana. Ya, Kak Jana. Alhamdulillah. Ya, Kak Jana. Silakan. Tentang halal tadi halal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu berapa lama yang halal tu diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Kak Jana. Berapa lama yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad yang kita kata lesen wa anta hillum bihadzal balad. Tempoh dia berapa lama yang dia boleh dapat halal, dia boleh bunuh siapa saja yang dia suka. Tempoh dia hanya pada tahun ke-8 Hijrah sahaja. Waktu dia masuk, dia nak buat Fathu Mekah tu, dia masuk, Allah Ta'ala kata masa ni hang nak pergi bunuh siapa pun hang pergi bunuh. Hang nak buat apa ke orang pun hang boleh pergi buat.
Lepas daripada tu memang diharamkan. Sampai bila? Sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Sebab Allah Ta'ala tahu sifat baginda SAW tidak akan sama sekali melakukan kerosakan di mana-mana muka bumi. Apatah lagi di bumi Mekah yang memang Allah Ta'ala haramkan tanahnya daripada berlaku kekacauan. Sampai ke hari ini pun bukan duk boleh cabut rumput, duk cabut pokok dia tebang pokok tak tentu hala. Bahkan burung merpati belalang juga dipelihara. Nah, jaga jangan sampai terpijak, jangan sampai tergigit. Kok-kok lah. Nak makanlah belalang di Mekah ni, hambat, tangkap, makan. Tak boleh. Tengok burung merpati di Mekah ni, banyak tangkap, goreng. Tak boleh. Tak boleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab tanah itu tanah haram. Bila yang boleh dihalalkan? Bila yang boleh dihalalkan? Tu yang kata Allah Ta'ala bagi tahun ke-8 Hijrah. Sahaja ketika mana Nabi masuk dengan tentera-tentera muslimin. Nak melakukan Fathu Mekah. Lepas tu Allah Ta'ala haramkan kembali. Okey, baik. Saya ada salah baca ke ayat tadi? Mohon perbetulkan. Saya ada salah baca ke? Saya ada baca mesej di sini. Saya ada salah baca ke? Mohon maaf, mohon betulkan. Ada ke? Sahabat-sahabat yang cakna pada bacaan saya yang salah, tolong betulkan. Maaf. Ni siapa dia? Fauzia Adam. Fauzia Adam, ada apa yang tak kena? Mohon maaf. Tak salah Haji, Haji faham masuk Kak Fauzia tu Quran dia dengan kita tak sama kot. Sebab tengok sama. Ya ke? Kalau saya salah perbetulkan, tolong perbetulkan. Saya manusia biasa, tak terlepas dari kesalahan. Sahabat-sahabat yang takut sebab saya tahu. Waalaikumsalam. Ya ke Fauzia? Itulah saya takut dalam Quran saya yang silap. Tadi saya dengar Ustazah baca ayat 14 tu. Ya, ayat 14. Ut'amun. Ita. Au it'am. Dalam Quran terjemahan saya, au it'amun. Betul. Au it'amun. Betul? Bukan ut'amun. It'amun. Au ut'amun. Yang betulnya. Tang mana tu? Ayat 14 yang mula-mula. Okey, betul. Betul. Au it'amun. Di mana yang tulis ut'amun tu? Tak, bukan. Saya dengar Ustazah baca au ut'amun. Ya ke? Tapi dalam Al-Quran saya au it'amun. Okey. Saya takut dalam Quran saya yang tersilap apa kan? Okey. Maaf. Kalau saya terbaca salah, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun pada Allah. Bukan au ut'amun, au it'amun. Sahabat-sahabat lain macam mana tadi dengar saya baca Okey, saya mohon maaf. Bukan au ut'a, bukan au it'a. Hamzah kasrah. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Silap kan? Ya. Kalau silap, saya yang silap. Al-Quran tak pernah silap. Saya yang silap. Mohon maaf. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana. Nak tanya bab solat boleh ke? InsyaAllah. Sama-sama. Ya, macam kan kita kada solat. Habis tu katalah lagi 10 minit nak masuk waktu solat lah. Tiba-tiba kita solat azan. Adakah kita kena berhenti atau kita boleh teruskan solat tu? Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Okey. Kita qada solat. 10 minit lagi nak masuk waktu. Tengah-tengah kita solat mungkinlah dalam rakaat kedua, ketiga. Azan masuk dah waktu. Adakah kita kena berhenti serta-merta? Tak. Teruskan. Azan itu menandanya masuknya waktu sembahyang. Sedangkan solat kita tu solat qada. Solat qada ni solat wajib lah kan?
Jadi adakah kita kena berhenti? Tak. Teruskan qada kita tu sampai selesai dan kemudian kita boleh buat sambung pula dengan waktu yang telah pun masuk. Wallahualam. Lagi satu soalan Ustazah. Kan macamlah kata Allah selalu uji kita tu bermakna Allah sayang. Tapi kalau Allah tak uji tu, adakah Allah tak sayang pada kita? Allah. Allah itu Ar-Rahman. Maha penyayang. Kalau diberi ujian itu tanda sayang. Kalau dia tak uji pun dia lagi sayang. Nah, dia tak uji pun dia lagi sayang. Sebab dia tu maha penyayang. Kita ni dalam senang pun kita diuji, dalam susah pun kita diuji. Tetap ada ujian Allah. Cuma kita tak tahu, oh yang ni ke. Bagi kita kadang rasa hak yang susah tu saja ujian. Sebenarnya hak senang tu juga ujian. Nak bersyukur tak di atas kesenangan? Oh lega, Alhamdulillah. Allah uji pula dengan kesenangan. Nak buat apa dengan kesenangan yang ada ni? Nah, nak bergelak ketawa, hoha-hoha saja ke? Diuji pula dengan kesenangan. Untuk kita terus bersyukur. Kongsi pula dengan orang yang susah pula. Nah, dalam susah, dalam senang kita tetap diuji oleh Allah. Itu tanda Allah kasih kepada kita. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada apa dah? Okey, kalau tak ada apa, saya mohon ampun dan maaf atas kesilapan saya. Yang baik itu Allah punya, yang salah, yang silap itu adalah kekurangan diri saya dan kejahilan saya sendiri. InsyaAllah esok kita ada kuliah semuka dan kita masih ada kuliah Google Meet. Iaitu kitab hadis kita mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita di atas landasan yang lurus, berpaksikan Al-Quran dan juga hadis. Kita baca Al-Quran, kita baca Al-Hadis. Kita cuba seimbangkan hukum Allah. Kita cinta Allah, kita kasihkan Rasul. Kedua-duanya yang akan membawa kita ke jalan yang lurus menuju ke akhirat insya-Allah Ta'ala. Apalagi insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna bitilawatil Qur'an ya Allah. Allahumma rzuqna bifahmi tartila ya Allah. Allahumma rzuqna bitaubati qabla al-maut ya Allah. Allahumma rzuqna bitaubati qabla al-maut ya Allah. Rezekikanlah kami untuk bertaubat sebelum kami mati ya Allah. Rezekikanlah kami untuk bersyahadah ketika mana kami hendak mati ya Allah. Rezekikanlah kepada kami syurgamu ketika mana kami selepas mati ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.